Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi menonton di rancangan Kita Mu Tunggu Aku Tanya. Saya akan jawab soalan-soalan dan terima kasih yang dah tanya-tanya soalan, yang dah bagi komen-komen pun, yang dah terjawab soalan. Terima kasih banyak-banyak kerana support dan teruslah bertanya. InsyaAllah kita akan cuba jawab dengan jawapan yang simple, yang santai tapi sampai, insyaAllah. Saya Ustaz Syarizan Daud. Hari ini kita nak jawab ada 3 soalan lagi dalam episod kali ini. Yang pertama, adakah wuduk masih sah jika terpijak tahi cicak? Jangankan tahi cicak, tahi dinosaur sekalipun, kalau pijak, wuduk tak batal. Mana wuduk masih sah. Okey? Wuduk maksudnya apa? Najis tetap najis. Maksudnya pergi ke paip, basuh je kaki tu, tak payah nak wuduk dah. Boleh sambung nak start semayang, boleh, tak ada masalah. Wuduk tak batal. Sebab kita kena tengok syarat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ada beberapa perkara. Yang pertama, menyentuh kulit lelaki perempuan yang ajnabi. Ajnabi ni bererti yang bukan adik-beradik, yang bukan mahram. Kita lelaki sentuh perempuan, kulit tanpa lapik. Kalau sentuh berlapik tak batal wuduk. Tanpa lapik, pegang mana-mana anggota kulit. Bererti rambut bukan kulit, gigi bukan kulit, biji mata bukan kulit, kuku bukan kulit. So kalau sentuh yang tu tak batal wuduk. Tapi janganlah kau pergi codok biji mata orang tu kan. Jangan saja pergi belai-belai rambut awet pula. Tak batal wuduk. Pergi laga-laga gigi pula, tentang gigi jongang kan. So tak payah buat macam tu. Tak elok lah nak buat macam tu. Cuma nak katanya menyentuh kulit lelaki perempuan yang bukan mahram, hukumnya batal wuduk. Lagi apa? Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Itu batal wuduk. Tapak tangan bermaksud kalau sentuh belakang tangan, mana kemaluan tu kita sentuh dengan belakang, tak batal. Kemaluan sendirilah, yang tak ada orang sentuh kemaluan orang lain pula kan. Yang ketiga, gila, batal wuduk. Yang keempat, keluar sesuatu daripada kemaluan depan belakang. Apa-apa, cecair, pepejal, angin, apa-apa saja yang keluar daripada kemaluan depan belakang. Keluar batu, keluar pen, apa saja keluar daripada lubang kemaluan depan belakang, batal. So itu je perkara batalkan wuduk. Menyentuh najis tak batal. Menyentuh najis. So maknanya dia terpijak tahi cicak, kecil tahi cicak tu. Pijak tahi lembu sekalipun tak batal. Sebab menyentuh najis atau terpijak najis, dia hukumnya bernajis, perlu basuh saja, hilangkan bau, warna dan rasa, so wuduknya masih sah. Cuma kalau dia terpijak masa tengah semayang, maknanya masa dia sujud tu, time tu lah cicak tu pergi berak, time dia sujud tu kedebuk, dia pergi angkat-angkat kepala tengok tahi cicak, dia pun rasa lembik kat sini, tengok betul tahi cicak, solat dia batal, wuduk tak batal. Sebab syarat sah solat bebas daripada najis. So sekarang ni dia kepalanya dah kena najis, so batal solatnya. So dia perlu buang tahi cicak dekat kapet tu, dia pergi kat paip, dia bersihkan semua tu, hilangkan kat tangan pun hilangkan, kat dahi pun hilangkan, bau semua dah tak ada, dan dia tak payah ambil wuduk, dia hanya perlu ulang balik solat dia daripada awal. Itu saja. Alright, soalan nombor 2. Apakah kesan dakwat kekal yang digunakan untuk celup jari? Pertama sekali, benda ni memang dibincang dalam fatwa kebangsaan. Dalam Malaysia pun memang guna benda ni sebab untuk elakkan penipuan dan seumpamanya. So edible ink ni dia memang benda yang bukan najis. Itu memang dah diakui, memang benda tu bukan najis. Dia sejenis chemical yang bukan daripada unsur najis. Cumanya dia isunya, dia adakah dia melapik atau dia tak melapik. So kalau ink itu terlalu tebal, letak situ, kalau kita boleh kikis, ada kesan sahaja. Dalam kaedah fiqh sebut apa? Sekiranya berbaki pada tangan, kesan inai dan warnanya tanpa ain fizikalnya, atau kesan minyak cair yang jika ia menyentuh dan lalu atas organ itu nescaya tidak akan melekat, maka sahlah taharahnya. So maksud indelible ink tu, ink dakwat kekal tu, dia bukanlah seketul pap macam tu yang kita boleh kikis akhirnya tinggal kulit, tak kan, dia tinggal warna je dekat situ. So hukumnya sah wuduk kita, tak ada masalah. Okey, cuma ramai orang yang dah buat eksperimen, kalau masa lepas celup tu pergi mengundi, lepas tu cepat-cepat basuh dengan sabun, memang boleh hilang pun sebenarnya. Kalau lambat, dia dah lama sikit, dia dah menyerap lama sikit, yang tu mungkin lambat dah sikit, sehari 2 hari baru dia boleh hilang. Tapi hukumnya sekalipun belum hilang, tapi kita cuba basuh dulu, buang mana-mana yang tebal sangat, yang tidak melapik. Yang penting dia dah melekat warnanya masih terkesan dekat situ, hukumnya dimaafkan dan sah kita punya wuduk dan sah kita punya solat dengan dakwat kekal tu. Ini dalam fatwa kebangsaan pun cerita benda yang sama, sebab benda tu ada sebab. Dalam fatwa saya sebut, dalam fatwa senang ceritalah tahun 2007 sebut, berdasarkan penjelasan hasil uji kaji yang telah diberikan oleh pakar-pakar dalam bidang kimia serta hujah-hujah dan pandangan ahli jawatankuasa, indelible ink atau mendakwat kekal tidak mengandungi bahan najis, tidak ada bahan najis yang diharamkan oleh syarak, tidak mendatangkan mudarat kepada kesihatan, taklah pula kena kulit sampai menggelupah pula kulit, tidak menghalang air untuk sampai ke kulit apabila digunakan. Oleh itu penggunaan dakwat kekal adalah dibenarkan oleh syarak kerana ia tidak akan menimbulkan masalah kepada ibadat umat Islam. Walau bagaimanapun, keputusan jawatankuasa fatwa terhadap kandungan dan tahap ketelapan indelible ink ini hanya
hanya tertakluk pada bahan yang sama yang telah diuji oleh pakar-pakar yang berkenaan sahaja. Alright, so itulah jawapannya untuk kes dakwat kekal. Guna dakwat tu ketika perlu saja. Jangan time-time lain pula habis suatu badan nak pergi letak dengan dakwat tu, tak payahlah, sebab kita ada kerisauan, takut-takut bila banyak sangat dah ibadat kita pula jadi was-was. So hukumnya harus dan solat kita sah dengan dakwat kekal. Tapi usahalah untuk cuba hilangkan segera mungkin. Soalan yang ketiga, Ustaz, apakah hukum terkena air arak? Perkara-perkara najis. Kalau buka kitab fiqh manhaji, contohnya fiqh mazhab Syafi'i, dalam fiqh manhaji ni muka surah awal-awal tu cerita pasal pembahagian najis. Najis ni ada banyak. Contoh najis bersifat cecair, najis yang bersifat pepejal. Najis pula ada dua bahagian. Pertama najis aini, najis hukmi. Najis aini ni najis yang kita nampak fizikal. Contoh macam arak ni lah. Arak tu masih cair, masih basah lagi atas lantai tu, Ustaz. Tu aini, najis aini, nampak lagi kesan tu, pegang basah tangan. Ada najis hukmi. Hukmi ni dia mungkin cair tapi sebab dah 2-3 hari dia kering, Ustaz. Saya tak basuh pun dia kering terus, tapi hukumnya masih najis. So sama juga macam kencing, selagi nampak kencing tu namanya najis aini, fizikal masih nampak. Tapi bila kencing tu dah kering, dia kering, tak nampak dah fizikal dia, tapi dia tetap najis. Itu dipanggil najis hukmi, najis dari sudut hukum. So dalam kes arak ini ulama khilaf. Pertama khilaf tentang keharaman arak tu sendiri. Kalau yang kita faham, arak ni yang haram adalah untuk kita minum, haram untuk jual, haram untuk bekerja. Ada 10 jenis golongan yang terlibat dengan arak kan, masuklah orang yang tanam, masuk orang yang tuai, tukang bawa, tukang hidang, tukang jual, tukang minum, semua tu haram dan berdosa lah. Cuma konteks kita hari ni, terpegang arak tak berdosa kan, kita terpijak air arak tu tak berdosa, cuma dia bernajis ke tak, soalan dia. So bernajis ke tak itu khilaf. Najis itu yang bila Allah sebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, sesungguhnya arak, judi, sembah berhala, tilik nasib, rijsun, kalau dalam terjemah sebut rijsun ni najis, atau setengah terjemah sebut dia adalah kotoran. Rijsun min amali syaitan adalah najis, kotoran, perkara keji yang merupakan amalan syaitan, fajtanibuh, hindarilah dia, la'allakum tuflihun, semoga kamu boleh berjaya. So ada 4 benda ni, arak, judi, berhala dan juga tilik nasib. 4 benda ni disebut rijsun. Jadi oleh kerana perkataan rijsun tu yang ulama jadi khilaf tu. Ni agak teknikal sikit. Rijsun tu setengah ulama kata dia adalah najis. So maknanya kalau sentuh dia najis, kena basuh tangan. Itu siapa punya pandangan? Mazhab Syafi'i. Cuma ada mazhab lain yang beranggapan kalau dalam fiqh manhaji sebut dia adalah najis. So maknanya kalau kita sentuh air arak, kalau botol arak aja belum lagi ya. Contoh kalau ada sahabat-sahabat kita yang masih jadi pekerja dekat cashier, dekat mana-mana kedai 24 jam tu, yang masih kena kadang-kadang ada orang nak beli arak. Saya ni orang Islam, Ustaz, macam mana kalau boleh tukar kerja lain atau boleh deal dengan bos atau kawan-kawan lain yang bukan Islam, dia saja jual arak, kita tak payah jual, itu lagi bagus. Kalau tak, carilah kerja lain. Usahalah untuk cari kerja lain, insya-Allah ada banyak peluang. Dengan sebab kita nak berhijrah, tak nak terlibat dengan arak ni, insya-Allah Allah akan bantu kita. Dia yang haram tu bukan pegang botol arak, yang haram tu adalah jual arak. Sebab saya pernah tengok ada cashier, time orang tu time dia nak scan arak tu, dia pakai plastik kat sarung tangan, sebagai sarung tangan, dia pakai plastik baru dia scan. Pada dia takut betul dia nak pegang botol arak tu. Pegang tu tak dosa, dosanya adalah jual. Even kalau tersentuh air arak tu sendiri pun dia najis je, macam kita sentuh najis lah, macam kita tengah basuh kemaluan kita, kadang-kadang kita tersentuh najis. Oh jenuh lah kalau setiap kali sentuh najis berdosa, sentuh najis berdosa kan, jenuh lah macam tu. Sentuh najis arak, cecair arak tak berdosa, jual arak tu yang berdosa. Cuma mazhab Syafi'i sebut dia adalah najis, cecair tu adalah najis, kalau sentuh kena basuh tangan. Dalam arti kata yang lain, kalau bawa botol arak atau tin arak simpan dalam poket, semayang tak sah sebab ada najis dalam tu, walaupun arak tu diminum. Cuma ada setengah ulama sebut, dalam mazhab yang lain sebut rijsun itu bukan najis. Kalau rijsun tu najis, kenapa pegang berhala tak kena samak kan, tak kena basuh tangan? Kenapa pegang mesin slot judi apa semua tu? Sebab judi tu rijsun, Allah sebut. Kenapa pegang mesin judi tak perlu basuh tangan? Sebab kalau dia najis mesti dah kena basuh tangan. Kenapa tilik nasib, orang pergi buat tilik nasib tu tak kena basuh pun, tak kena mandi pun? Sebab kalau tak dia najis juga. Jadi ulama khilaf dekat perkataan rijsun tu. Tapi kalau mazhab Syafi'i sebut cecair arak adalah najis. So kalau siapa yang tersentuh cecair arak tak berdosa. Yang berdosanya jual, berdosanya minum, berdosanya menghidangkan ke orang, itu berdosa. Kalau tersentuh, kita guna mazhab Syafi'i, kita basuhlah tangan kita. Walaupun air itu barangkali wangi, baunya sedap dan seumpamanya, tapi dia memabukkan. Sikit pun mabuk, banyak pun mabuk. Alright. So hukumnya basuhlah tangan kalau sentuh air arak. Macam mana boleh sentuh tu? Itu masalah agak tu. Itu saja untuk hari ini. Minta maaf salah silap. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah dalam episod yang lain. Saya Ustaz Syarizan Daud. Mohon maaf. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.